Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya sahabat, saja online hari ini, sementara menunggu waktu ke airport, saya akan pulang ke Kota Baru. Dan sebab hujung minggu yang lalu saya tidak sempat untuk bicara mengenai remedi sebagai satu kuliah alignment setiap minggu. Sebab sibuk anak balik pada minggu lepas dan juga ada event PPHM pun, peningkatan ilmu PPHM berkaitan dengan berkaitan dengan autism. Saya lupa. Tapi ya, hari ni saya nak ringkas saja sebab kejap lagi nak terus ke airport. Ya, remedi yang ke-68 iaitu Aquilegia vulgaris. Okey. Remedi ini disebutkan oleh Dr. Borik sebagai satu remedi untuk histeria. Maknanya spesifik, satu remedi spesifik untuk histeria dengan penjelasan mengenai globus hystericus. Maknanya dalam keadaan histeria dan dia ada masalah perasaan ketulan di dalam kerongkong. Orang yang kena histeria tu dia tidak selesa, ada ketulan di dalam kerongkong dia. Dan keadaan ini disebut sebagai globus hystericus. Hystericus ni rujuk pada histeria lah, satu keadaan. So itu sensasi pesakit. Dan satu lagi yang disebut oleh Dr. Borik berkaitan dengan globus hystericus, juga berkaitan dengan histeria, di mana pesakit merasakan sakit kepala. Sakit kepala yang teruk jugalah. Dan dijelaskan oleh pesakit sebagai suatu perasaan seolah-olah satu batang paku dicucuk ataupun ditusukkan ke dalam kepala. Itu perasaan dia. Kaitan dengan histeria juga, sebab itu disebut globus hystericus. Dan ada kaitan juga dengan globus hystericus ini ialah ada kemungkinan simptom-simptom seperti bahagian kulit yang menyebabkan ia menebal. Dan bahagian kulit yang menebal ini banyak faktor lah. Ia boleh berlaku akibat daripada suatu kerja keras yang berulang pada satu tempat yang sama. Saya pun saya ingat dulu seolah-olah keadaan yang begitulah, bahagian kulit itu menjadi mengeras akibat setiap kali saya gosok kereta, kita dapati satu tekanan ada di pergelangan tangan. So, acap kali lama-lama ia menjadi mengeras di kawasan tersebut. Tapi tak ada histeria. Itu tidak ada histeria lah. Itu menunjukkan suatu pengerasan yang berlaku di bahagian luar kulit. So, diterangkan oleh Dr. Borik, wanita semasa klimaksis. Semasa klimaksis, dia ada muntahkan bahan berwarna hijau, terutama waktu pagi. Ini ada muntahan waktu pagi. Okey. Okey, lupa saya nak maklumkan. Berkaitan dengan
ada kursus yang dirancang oleh MPHM bagi mereka yang ingin baru belajar homeopati. Dijangkanya selepas pilihan raya. Dijangka selepas pilihan raya selama sebulan setiap hujung minggu. Sebab ditanya pada saya untuk mula hujung bulan ni, tetapi hujung bulan ni didapati bukan sahaja masalah ada event tetapi masalah pilihan raya. Kita tidak pasti lagi bilakah tarikh mengundi. Nanti kita terpaksa berhenti di tengah-tengah. Okey. So insyaAllah yang tu kita akan maklumkan nanti. Okey, satu simptom yang di-italickan oleh Dr. Borik berkaitan dengan remedi Aquilegia vulgaris ialah simptom tidak dapat tidur. So dalam keadaan tidak dapat tidur, seorang yang hysterical boleh guna Aquilegia, tubuhnya terketar-ketar, nervous, sensitif kepada cahaya dan bunyi bising. Okey, seorang yang sensitif dengan cahaya dan bunyi bising. Ada dysmenorrhea di kalangan gadis remaja, maknanya gadis-gadis yang mendapati sakit semasa keluar haid. Dan haidnya pula sedikit, lembab keluarnya, perlahan, menyakitkan. Tiap malam ada rasa tekanan meningkat dalam kawasan lumbar kanan. Itu penjelasan Dr. Borik. Dan untuk menggunakan remedi ini, Dr. Borik menjelaskan gunalah potensi yang pertama. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Borik, Dr. siapa yang kita selalu rujuk, Dr. Clark. Dr. Clark juga menyebut secara klinikalnya remedi ini spesifik untuk masalah clavus. Kita sebut tadi clavus hystericus, maknanya masalah clavus. Masalah penebalan kulit disebabkan oleh tekanan. Ini very spesifik. Maknanya kalau kita ada case, kita buat sesuatu tiba-tiba kulit. Saya case mana kat sini ya. Jadi saya selalu saya tidak buatlah kerja-kerja menggosok kereta dengan keras. Sebab saya dapati dia akan timbul di kawasan ini. So mungkinlah kita boleh cuba antara remedi yang dikatakan sesuai ini, Aquilegia vulgaris. So dua sahaja simptom yang disebutkan oleh Dr. Clark, iaitu untuk clavus dan juga untuk histeria. Dan Dr. Clark mengutip daripada Hansen, Dr. Hansen ni, clavus hystericus di kalangan wanita, iaitu ada simptom seperti yang disebutkan oleh Dr. Borik tadi, iaitu ada simptom juga, simptom muntah-muntahkan bahan berwarna hijau di waktu pagi. So mungkin boleh guna untuk wanita dalam semasa hamil ke, dia muntah-muntah, ada warna hijau pada bahan muntahnya dan dia berlaku di waktu pagi. Dr. Hansen juga sebut globus hystericus, maknanya perasaan rasa ketulan dalam perut itu satu simptom. Dikatakan satu simptom menunjukkan anxiety ataupun bimbang, cemas bimbang dalam histeria, sehingga dia merasa ada simptom ketulan di dalam kerongkong. Disebutkan oleh Dr. Clark juga, ia boleh dibandingkan dengan aconite. So sebenarnya masalah ini, sebelum kita pergi pada pengawalan, kita boleh cuba aconite dulu. Disebut juga Actirec, maknanya Actira racemosa ni boleh diguna juga. dan other raniculae dia kata, maknanya ada juga remedi lain daripada sumber pohon ataupun bahan yang sama. So itulah, remedi ini sangat ringkas. So kita ingat dua sahaja, satu clavus, penebalan kulit disebabkan oleh tekanan ataupun kepanasan, dan kedua berkaitan dengan histeria. Kita juga sebut berkaitan dengan simptom-simptom, ada muntah dan bahan muntah itu warna hijau. Kadang-kadang simptom ini kecil saja dan kadang-kadang tidak kaitan pun dengan benda lain yang banyak storynya. Kadang-kadang benda simple saja kita boleh kita boleh ambil guna remedi itu, dan kalau dia serasi, insya-Allah ia akan memberi kesan yang baik.
banyak kes. Saya pun sebab saya pun tidak pakar dalam keseluruhan remedi, saya pun ada beberapa kes yang saya dapati. Saya ada satu simptom saja. Ini style Dr. Tiu lah mungkin ya. Saya ada satu simptom saja, saya rasa very spesifik. Bila saya guna, dia memberi kesan yang baik. Seperti Aconite lah. Sebab sini dia banding dengan Aconite. Aconite itu pun sebenarnya diguna hanya untuk simptom yang baru. Maknanya kalau kita ada masalah clavus tu, ada masalah kita ketulan di dalam tekak saja, kita boleh start dengan Aconite. Ataupun kita menggosok-gosok kita, tiba-tiba timbul penebalan di kawasan kulit itu, kita boleh start, tapi janganlah berterusan Aconite setiap masa. Kita ambil 1 atau 2 dos, 3 dos. Kalau ada pengurangan, okey, tak ada, baru kita pergi pada remedi spesifik seperti Aquilegia vulgaris. So itu saja perkongsian sekitar 10 minit pagi ini. Saya nak berangkat dah pergi kapal terbang jam 12 pagi ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya pulang malam Sabtu. So kita mungkin jumpa hari Sabtu atau hari Ahad. Nanti sampaikan, sebab ada sahabat kita yang bertanya mengenai kursus. Lama dah tak ada kursus ni. So PPHM insya-Allah dia sudah sampaikan kepada saya, dan tarikhnya insya-Allah 20 hari bulan diumumkan mengenai PRU. Nanti insya-Allah PPHM akan iklan lah. Ini private level yang bawah lah ni, orang yang baru nak belajar. Saya tak ajar level tinggi ya. Tak. Itu bukan peringkat saya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada sahabat yang berkongsi pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ia memberi sedikit manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.